Assalamualaikum. Hai, selamat datang ke channel Cikgu Liza. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita. Hari ini kita akan bincangkan ulang kaji soalan sumatif, iaitu soalan kemahiran berfikir aras tinggi, KEBAT, bab 2. Sel sebagai unit asas kehidupan. Sains tingkatan 1. Buku teks muka surat 68 hingga 69. Okay, kita tengok soalan yang pertama, iaitu soalan nombor 5. Terangkan sebab kulit merupakan satu organ dan bukan tisu. Okay, kita dah belajar organisasi sel. Bermula dari sel, tisu, organ, sistem dan organisma. Okey, ini adalah lukisan atau gambar raja kulit manusia. Di mana kulit terdiri daripada beberapa gabungan tisu. Ada tisu darah, sel darah, ada tisu epithelium. Ada tisu otot, ada tisu penghubung, ada tisu saraf. Jadi, dia bukan tisu sebab dia adalah gabungan tisu, maka kita panggil dia organ. Okey, kita tulis jawapan. Kulit merupakan organ sebab terdiri daripada beberapa gabungan tisu. Ada tisu epithelium, tisu penyambung, tisu otot, tisu darah dan tisu saraf. Tisu-tisu ini bertindak secara bersama, iaitu bekerjasama untuk menjalankan fungsi tertentu. Bertindak bersama untuk menjalankan fungsi tertentu. Okey, pelajar mesti jawab yang pertama ni dan juga yang kedua ni. Kita teruskan kepada soalan kedua. Berikan satu contoh organ. Berikan satu contoh organ. Kemudian ramalkan keadaan manusia jika kehilangan organ tersebut. Okey, organ dah datang. Ini contoh ya. Contohnya ialah ginjal. Proses perkembuhan tidak dapat dijalankan tanpa ginjal. Tanpa proses perkembuhan, darah akan menjadi beracun dan merosakkan organ lain. Darah menjadi beracun kerana bahan toksik tidak dapat dikeluarkan dari badan. Ini boleh membawa kematian jika racun itu tidak disingkirkan melalui penggunaan mesin dialisis. Berikan satu contoh organ. Kita bagi ginjal. Ramalkan keadaan manusia jika kehilangan organ tersebut. Proses perkembuhan tidak dapat dijalankan. Kemudian kita bagi tahu lagi, darah akan menjadi beracun dan merosakkan organ lain. Keadaan ini boleh menyebabkan kematian jika racun tidak dapat disingkirkan melalui penggunaan mesin dialisis. Oleh anak-anak pelajar, kita nak teruskan ke soalan 7. Okey, Rajah 3 menunjukkan organisasi satu sistem dalam manusia. Organisasi satu sistem dalam manusia. Nyatakan sistem tersebut dan bincangkan fungsinya. Nyatakan sistem tersebut dan bincangkan fungsinya. Okey, kita nampak ada sel darah putih, sel darah merah. Kemudian sel itu membentuk tisu dan tisu itu membentuk organ. Organ itu ialah jantung dan akan membentuk satu sistem. Bila kita lihat, keluar jawapan dah. Tak apa. Itulah jawapan dia.
sistem peredaran darah. Sebab kita dah nampak darah ni, ada jantung, darah dan satu lagi salur darah. Dia membentuk sistem peredaran darah. Jadi soalan tanya itu sistem apa? Sistem peredaran darah. Kemudian fungsinya. Okey, pelajar dah belajar sel darah merah mengangkut oksigen. Jadi dalam sistem peredaran darah ada sel darah merah, maka dia mengangkut oksigen ke sel-sel badan lah, dan mengangkut juga karbon dioksida dari sel-sel badan ke paru-paru untuk dikemukan keluar melalui lubang hidung lah, daripada alveolus, trachea, bronchial, bronchus dan rongga hidung dan hidung disingkirkan keluar. Okey, selain itu sistem ini juga mengangkut nutrien dan hormon. Tapi kalau awak tulis mengangkut oksigen tu pun dah betul dah. Dia dapat markah dah. Okey, kita teruskan lagi ke soalan 8. Haiwan herbivor seperti lembu. Ni lembu nampak. Memakan rumput. Tenaga daripada rumput sampai ke lembu. Dia makan rumput dapat tenaga tu sampai ke lembu dan dikembalikan kepada rumput. Bagaimanakah benda hidup saling memerlukan antara satu sama lain dari segi proses fotosintesis dan respirasi sel dalam hal ini? Bincangkan. Macam mana kita jawab? Okey, apabila lembu memakan rumput, tenaga kimia yang tersimpan dalam bentuk kanji dalam rumput melalui proses fotosintesis digunakan oleh lembu sebagai sumber tenaga. Gas karbon dioksida yang dihasilkan semasa proses respirasi sel oleh lembu akan digunakan semula oleh rumput semasa proses fotosintesis untuk menghasilkan kanji. Selain itu, najis lembu menjadi baja kepada rumput. Apabila lembu memakan semula rumput, tenaga akan balik semula kepada lembu. Boleh faham anak-anak pelajar? Apabila lembu makan rumput, lembu dapat tenaga. Dalam rumput tu ada kanji. Kanji hasil daripada rumput buat fotosintesis, dihasilkan glukosa, disimpan makanan itu dalam bentuk kanji. Kemudian lembu makan rumput, makan kanji itu sekali. Lembu dapat tenaga. Kemudian semasa respirasi sel, lembu akan membebaskan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida itulah digunakan oleh rumput untuk menjalankan fotosintesis untuk menghasilkan kanji. Itulah nampak dia saling memerlukan. Lembu membebaskan atau menghasilkan karbon dioksida semasa respirasi sel, maka karbon dioksida itu digunakan oleh rumput. Rumput pula menghasilkan oksigen yang mana digunakan oleh lembu untuk respirasi sel. Selain itu, najis lembu menjadi baja kepada rumput. Najis lembu kan, najis dia jatuh kat sini, dia jadi baja kepada rumput. Jadi rumput tumbuh dan subur lah bila ada nutrien tu, ada najis lembu. Kemudian bila rumput itu membesar, tumbuh dengan subur, lembu pula makan rumput itu, maka dia dapat tenaga. Tenaga tadi akan kembali ke lembu, kembali semula kepada lembu. Boleh anak-anak belajar? Okey, soalan nombor 9. Amirah dan Azma mengambil air dari sebuah kolam. Mereka mendapati bahawa terdapat organisma dalam titisan air tersebut. Apabila dilihat melalui mikroskop, inilah dia organisma, iaitu mikroorganisma yang dijumpainya atau yang dilihatnya melalui mikroskop. Pelajar ingat tak apa nama mikroorganisma ini? Ini dia Euglena.
Okey, Amirah berpendapat organisma ini merupakan sejenis haiwan. Amirah kata haiwan, tetapi Azma merasakan organisma ini merupakan sejenis tumbuhan. Pada pendapat anda, apakah pernyataan yang lebih sesuai tentang organisma di atas? Berikan alasan. Okey, Amirah kata sejenis haiwan, Azma boleh kata sejenis tumbuhan. Awak boleh kata apa? Jawapannya ialah organisma ini mempunyai sifat kedua-dua sel haiwan dan sel tumbuhan. Jadi sejenis tumbuhan dan juga sejenis haiwan, dua-dua sekali. Kenapa dia mempunyai sifat haiwan? Kerana ia boleh bergerak. Kenapa dia mempunyai sifat tumbuhan, iaitu sel tumbuhan? Kerana ia menjalankan proses fotosintesis. Kita teruskan lagi dengan soalan nombor 10. Zuleha menjalankan penyiasatan untuk mengkaji sel-sel yang membentuk organ jantung. Pada pendapat anda, sel yang manakah membantu pengecutan dan pengenduran otot pada jantung? Berikan alasan. P ialah sel darah merah. Q ialah sel otot. Dan R ialah sel epitelium. Okey, yang mana membantu dalam pengecutan dan pengenduran otot? Nampak tu. Otot. Jadi Q Q. Kita jawab je Q. Dapat markah. Q ialah sel otot yang boleh mengendur dan mengecut untuk pergerakan. Okey. Seterusnya, soalan nombor 11. Soalan yang terakhir. 3 orang murid berbincang mengenai sel. Perbualan mereka adalah seperti berikut. Meifong. Saya berpendapat semua organisma. Meifong ni Cina kan? Chinese. Kena cakap macam Chinese sikit nak. Macam mana Saya berpendapat semua organisma terdiri daripada satu sel sahaja. Jadi tak. Kita pula. Kita ni macam Indian girls kan? Macam mana Indian girls? Saya pula berpendapat sesetengah organisma terdiri daripada satu sel, manakala organisma yang lain terdiri daripada banyak sel untuk menjalankan pelbagai fungsi. Tak tahu jadi kita kan? Okay, Hidayah tu Melayu lah. Biasalah dia. Saya tidak setuju. Semua benda hidup adalah kompleks dan terdiri daripada banyak sel untuk melakukan pelbagai fungsi. Jadi kita tengok Meifong kata semua terdiri daripada satu sel. Kita kata sesetengah terdiri daripada satu sel, manakala yang sesetengah yang lain pula terdiri daripada banyak sel. Maksudnya ada dua jenis lah. Satu sel dan banyak sel. Meifong kata satu sel saja. Hidayah kata semua benda adalah kompleks, terdiri daripada banyak sel. Maka soalan, pada pendapat anda, pernyataan murid yang manakah betul? Pernyataan murid yang manakah betul? Berikan alasan untuk menyokong pilihan anda. Jadi awak kata macam mana? Awak setuju yang siapa cakap? Meifong ke kita ke Hidayah? Ya, pastinya yang betul itu pendapat kita. Okey, pendapat kita betul. Terdapat organisma unisel dan multisel di sekeliling kita. Ada yang satu sel, ada yang banyak sel, maknanya lebih dari satu sel. Organisma unisel
one, uni, O-N-E, one. Satu. Uni terdiri daripada satu sel, manakala organisma multisel terdiri daripada lebih dari satu sel. Contoh organisma unisel ialah ameba dan yeast. Ada lagi lah yang lain. Manakala contoh organisma multisel pula ialah hydra dan manusia. Ada lagi contoh yang lain. Okey, walaupun organisma unisel terdiri daripada satu sel, organisma ini boleh menjalankan semua proses kehidupan seperti pertumbuhan dan pembiakan. Ada lagi lah proses pertumbuhan yang dijalankan oleh benda hidup lain selain daripada pertumbuhan dan pembiakan. Walaupun dia unisel tapi dia dapat jalankan. Begitulah uniknya ciptaan Allah, ciptaan yang Maha Esa. Okey, rasanya sampai di sini sahaja untuk kali ini. Kita tengok sikit kata-kata dari Albert Einstein. Life is riding a bicycle. You must keep moving to keep your balance. Kita mesti teruskan agar kita seimbang. Kalau kita tak terus kayuh basikal tu jatuh kan. Okay, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.